Baik, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya kembali dengan semangatnya ke hadapan Anda. Mudah-mudahan Anda juga tetap semangat untuk tetap mengikuti pelajaran bahasa Jerman ini. Karena kadang-kadang semakin lama orang semakin melemah semangatnya ya. Mudah-mudahan bagi Anda tidak demikian ya. Jadi kita lanjutkan pelajaran bahasa Jerman kali ini. Kita sudah berada di Abschnitt 10, itu artinya bab 10, pelajaran nomor 3. Kita sudah berada di video nomor 50 ya. Saat ini saya sudah persiapkan sebuah bahan yang tentunya tidak kalah pentingnya karena sering kita dalam pergaulan sehari-hari menemukan atau harus menggunakan kata ini ya. Lebih ke arah bagaimana secara sopan menanyakan sesuatu kepada orang apakah kita boleh melakukan sesuatu. Jadi kan das Verb dürfen ini termasuk salah satu dari apa yang kita sebut dengan modal verb ya. Modal verb dalam bahasa Inggris will, can dan sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Jerman salah satu dari modal verb itu adalah dürfen, sedangkan yang lainnya misalnya wollen, können, ya, sollen ya. Jadi salah satu dari modal verben itu kita akan pelajari malam ini yang berfungsi untuk bertanya dengan sopan terhadap lawan bicara apakah kita boleh melakukan sesuatu atau tidak ya. Jadi ini adalah sebuah kata yang kita gunakan untuk secara sopan meminta izin kepada seseorang lawan bicara kita ya. Baik, kita lihat contoh-contoh, kita mulai dengan contoh-contoh kalimatnya ya. Kita perkecil dulu di sini agar tidak mengganggu. Bentar. Ini adalah kita mulai dari beberapa buah kalimat yang bisa mencerminkan bagaimana kita menggunakan kata kerja dürfen ya, kata kerja dürfen ini ya. Nomor satu di sini adalah ich will ins Kino gehen ya. Saya ingin pergi ke bioskop ya. Ini adalah wollen ya. Will ini berasal dari wollen ya. Karena ini ada ich ya, dari konjugasinya menjadi will ya. Ich will ins Kino gehen karena ini modal verb seperti aturan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Jika menggunakan modal verb ya di sana, maka kata kerja intinya harus ditempatkan di akhir kalimat tersebut ya. Seperti ini. Kalau tanpa will dia akan menjadi ich gehe ins Kino ya. Dia hanya mengatakan memberitakan kalau dia atau kalau saya ke bioskop. Sedangkan kalau ada wollen di sini, ich will ins Kino gehen berarti saya ingin pergi ke bioskop ya. Seperti itu. Ich frage meinen Vater. Saya menanyakan kepada bapak saya, darf ich ins Kino gehen? Darf ich ins Kino gehen? Jadi ini adalah konjugasi kata kerja dürfen untuk ich ya. Karena ini dibuat menjadi kalimat tanya, maka ditempatkan di awal kalimat ya. Dan ini sudah menjadi kata tanya. Jika kalimat bentuknya adalah kalimat infinitif atau kalimat berita, maka dia akan menjadi ich darf ins Kino gehen ya. Dan tidak ada tanda tanya di sini. Tapi berhubung ini adalah kata tanya atau tanda tanya atau kalimat tanya, maka kata kerjanya ditempatkan di awal kalimat menjadi darf ich ins Kino gehen? Bolehkah saya pergi ke bioskop? Ya. Di kalimat selanjutnya, darf Peter auch mitkommen? Darf Peter auch mitkommen? Ini adalah konjugasi untuk dia kata kerja, untuk dia subjek ya, atau untuk kata ganti orang ketiga tunggal. Peter, ya, laki-laki. Darf Peter auch mitkommen? Kalau menggunakan kata ganti, maka dia akan menjadi darf auch mitkommen? Ya. Jadi darf Peter auch mitkommen? Ini juga sebuah kalimat tanya, karena itu darf-nya ditaruh di depan. Ya. Darf Peter auch mitkommen? Bolehkah Peter juga ikut? Mitkommen ini adalah sebuah kata kerja trennbar ya, atau kata kerja yang bisa dipisah.
karena ada darf dan menjadi kembali ke bentuk awalnya menjadi mitkommen. Kalau tanpa darf tentunya dia akan menjadi kommt Peter auch mit? Ya. Kommt Peter auch mit? Apakah Peter juga ikut? Ya. Tetapi ini dengan ada darf di sini, bolehkah Peter juga ikut? Ya. Bolehkah? Darf und dürfen, ini bolehkah Peter juga ikut? Darf Peter auch mitkommen? Atau yang di sini, darf ich ins Kino gehen? Bolehkah saya pergi ke bioskop? Ya. Kemudian mein Vater sagt, bapak saya berkata, ya, ihr dürft ins Kino gehen. Ya. Jadi ini adalah konjugasi dari kata kerja dürfen jika mengikuti kata iya kalian. Ya, ihr dürft ins Kino gehen. Ya. Karena ich ini sama Peter ini adalah anak dari der Vater, maka dia menggunakan ihr, ya, ihr kalian. Ya, ihr dürft ins Kino gehen. Konjugasinya untuk ihr adalah dürft ins Kino gehen. Dürfen menjadi dürft, ya, untuk ihr, ya. Kita lihat selanjutnya, Peter ist höflich. Peter itu sangat sopan. Peter itu sopan. Höflich itu adalah sopan. Peter ist sopan. Ja, Peter ist höflich. Peter sopan. Fragt, dia bertanya, darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Bolehkah saya mengundang Anda untuk secangkir kopi? Ya. Artinya, bolehkah saya mengundang Anda untuk minum secangkir kopi? Tanpa kata minum, mereka sudah mengerti ya maksudnya ya. Ini tidak perlu menempatkan kata kerja minum di sini. Jadi cukup einladen, artinya otomatis dia akan minum kopi. Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Bolehkah saya mengundang Anda atau mentraktir Anda minum kopi? Ya. Einladen ini adalah trennbares Verb atau kata kerja yang bisa dipisah ya. Kasusnya sama dengan yang di sini ya, yang darf Peter auch mitkommen. Ya. Di sini darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Darf ich Sie nach Hause begleiten? Bolehkah saya menemani Anda pulang? Ya. Begleiten ini menemani. Darf ich Sie nach Hause begleiten? Bolehkah saya menemani Anda pulang? Jadi ini dürfen, ini adalah sebuah kata yang menimbulkan kesan kalau kita itu dengan sopan, dengan meminta izin kepada seseorang, kalau kita boleh, kalau kita akan melakukan sesuatu, apakah dia izinkan, dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada konjugasi bentuk kata kerja atau kata modal ini yang dürfen ini untuk kata modal dürfen. Ya. Di sini saya tayangkan juga bentuk presence-nya, bentuk sekarang. Ich darf, wir dürfen. Ya, ich darf ini adalah untuk kata ganti orang pertama tunggal, sedangkan ini adalah untuk kata ganti orang pertama jamak. Jadi kami, saya, kata ganti orang pertama tunggal, wir kata ganti orang pertama jamak. Ich darf, wir dürfen. Kemudian du darfst, ihr dürft, ya. Du darfst, ihr dürft, ya. Lalu selanjutnya, es, sie, darf, sie, mereka dan Anda. Sie dürfen, ya. Jadi ich darf, du darfst, es, sie darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, ya. Ini harus dihafal ya, karena bentuknya sangat berbeda dengan aslinya. Seperti ini, menurut aturan seharusnya ich dürfe misalnya, tetapi tidak demikian karena ini adalah bentuk kata kerja kuat ya, dan ini ada salah satu dari modal verb ya. Ich darf, du darfst, es, sie darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen ya. Sedangkan preteritumnya adalah sebagai berikut ya. Ich durfte, kalau kita menceritakan kemarin ya, tadi dan selanjutnya ke belakang, maka kita harus menggunakan ini. Durfte bentuk preteritumnya,
Wir durften, ya, wir durften. Ya. Du durfst, ihr durftet, ya. Du durfst, ihr durftet. Es, sie darf, salah ya, seharusnya ini durf ya, bukan darf ya. Seharusnya ini durf ya, bukan darf, minta maaf ya. Jadi sie durften, durften. Maaf, ini durfte seharusnya. Es, sie durfte ya. Jadi ich durfte, du durfst, es, sie durfte, wir durften, ihr durftet, sie durften. Ya. Jadi durfte ini sama dengan ich ya, sama dengan konjugasi untuk ich di sini. Es, sie durfte. Ya. Jadi ini harus dihafal ya, tentunya kita memerlukan sedikit usaha untuk bisa menghafal semuanya, karena tentunya ini tidak boleh salah ya, kalau kita menggunakan untuk bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja tersebut ya, sesuai dengan apa yang diikuti, apakah ich, apakah du, apa es, sie, atau apakah wir, atau ihr, sie, dan sebagainya ya. Jadi ini harus dihafal. Sekali lagi untuk presence ya, ich darf, du darfst, es, sie darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Untuk preteritumnya, ich durfte, du durfst, es, sie durfte, wir durften, ihr durftet, sie, mereka, sie, Anda durften. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita latihan ya. Kita latihan beberapa buah kalimat di sini untuk lebih memperlancar lagi bagaimana penggunaan atau konjugasi dari dürfen di sini ya. Die Kinder heute ins Kino gehen ya. Gestern sie nicht gehen ya. Die Kinder ini adalah sie mereka ya. Mereka, sie. Heute ini harus juga kita lihat keterangan waktunya. Di sini menggunakan heute. Kemudian yang di sana, di sini adalah gestern. Heute itu adalah hari ini, sedangkan gestern itu adalah kemarin ya. Sedangkan sie, maka konjugasinya die Kinder, ini jamak, kata kerja orang ketiga jamak, mereka, sie, menjadi die Kinder dürfen heute ins Kino gehen, gestern durften sie nicht gehen. Die Kinder dürfen heute ins Kino gehen, gestern durften sie nicht gehen. Ya. Sehari-hari ini anak-anak boleh pergi ke bioskop ya. Ins Kino ini berasal dari in das Kino, ins Kino ya. Bentuk akusatif ya. Gestern kemarin, maka kita harus menggunakan bentuk Präteritum. Maka menjadi durften. Gestern durften sie nicht gehen. Sekali lagi, die Kinder dürfen heute ins Kino gehen. Gestern durften sie nicht gehen. Ya. Contoh selanjutnya, hier ist ein Brief für dich. Hier ist ein Brief für dich. Ini ada surat. Hier di sini ada surat untuk kamu. Ein Brief, surat, für dich, untuk kamu. Titik-titik, ich das lesen. Ihn Peter auch lesen? Ya, kira-kira seperti apa ini? Coba kita lihat ya. Ich, titik-titik, ich das lesen. Kemudian in Peter das lesen. Berarti ini ich konjugasinya harus menjadi apa? Kemudian kalau Peter di sini, Peter berarti ya. Kalau kita lihat bagan atau susunan perubahan yang tadi itu, tentu kita akan memilih. Tentu kalimat ini akan menjadi, hier ist ein Brief für dich. Darf ich das lesen? Darf ihn Peter auch lesen? Ja. Hier ist ein Brief für dich. Darf ich das lesen? Darf ihn Peter auch lesen? Ini di sini ada surat untuk kamu. Apakah saya boleh membacanya? Darf ich das lesen? Apakah saya boleh membacanya? Apakah Peter juga boleh membacanya? Ya, ini tentunya ini kepo ini ya, orang-orang ini. Kenapa harus mau ikut membaca surat orang ya? Kemudian contoh selanjutnya, ich titik-titik keinen Kaffee trinken. Schadet meiner Gesundheit. Peter titik-titik auch keinen Kaffee
trinken. Ya. Tentunya kita bisa melihat dari contoh di atas ini, ich, di sini ich, maka tentunya akan menjadi darf seperti di atas, keinen Kaffee trinken. Kemudian schadet meine Gesundheit, ini masih Peter, auch keinen Kaffee trinken. Maka akan menjadi, ich darf keinen Kaffee trinken, schadet meine Gesundheit. Peter darf auch keinen Kaffee trinken. Saya tidak boleh minum kopi, karena kopi merusak kesehatan saya. Schadet meine Gesundheit. Kopi, der Kaffee, ya. Schadet meine Gesundheit. Peter darf auch keinen Kaffee trinken. Peter juga tidak boleh minum kopi. Selanjutnya, Kinder den die Kinder den schon rauchen. Nein, sie noch nicht rauchen. Ini ada kesalahan penulisan juga. Den ini seharusnya ada 2 N ya. Karena di komputer dia selalu merubahnya sendiri. Jadi den ini adalah sebagai bentuk penekanan. Tidak ada artinya kalau arti sebenarnya adalah den itu karena den dengan 2 N ya. Tetapi sering digunakan juga untuk sebagai bentuk untuk memaniskan sebuah kalimat ya. Die Kinder, die Kinder denn schon rauchen, ya. Jadi die Kinder ini sie, ya. Maka untuk konjugasi dürfen untuk sie akan menjadi dürfen die Kinder denn schon rauchen? Nein, sie dürfen noch nicht rauchen, ya. Dürfen die Kinder denn schon rauchen? Nein, sie dürfen noch nicht rauchen, ya. Apakah anak-anak boleh? Nah, ini betul tulisannya sekarang. Apakah anak-anak sudah boleh merokok? Dürfen die Kinder denn schon rauchen? Apakah anak-anak sudah boleh merokok? Nein, sie dürfen noch nicht rauchen. Tidak, mereka tidak boleh merokok. Atau mereka belum boleh merokok. Noch nicht, belum. Ya. Wie fragen Sie höflich? Bagaimana Anda bisa bertanya jika Anda berniat melakukan sesuatu, misalnya, wie fragen Sie höflich? Bagaimana Anda bertanya dengan sopan? Kita lihat kan, Sie wollen rauchen. Sie wollen rauchen. Kalau kita ingin merokok, tentunya kita akan minta izin dengan seseorang, ya. Maka bagaimana kita minta izin dengan seseorang kalau kita merokok, ya? Maka kata subjeknya di sini adalah ich, karena saya. Sie wollen, Anda. Kalau Anda mau merokok, maka jawabannya adalah ich. Darf ich rauchen? Tentunya seperti itu. Darf ich rauchen? Coba kita lihat. Darf ich rauchen? Bolehkah saya merokok? Kemudian, Sie wollen zum Abendessen kommen. Kira-kira bentuknya jika menggunakan dürfen di sini bagaimana? Ich tentunya karena di sini Sie. Sie wollen zum Abendessen kommen. Anda ingin datang ke makan malam. Maka seharusnya jawabannya adalah subjeknya menggunakan ich, saya. Karena yang mereka bertanya kepada saya. Sie wollen zum Abendessen kommen. Anda ingin ke makan malam. Datang ke makan malam. Maka jawabannya adalah darf ich zum Abendessen kommen? Bolehkah saya datang ke makan malam? Ini adalah makan malam. Bolehkah saya datang ke makan malam? Nah. Contoh selanjutnya, Sie wollen mir eine Zigaretten anbieten. Sie wollen mir eine Zigarette anbieten. Maka kira-kira apa ini jawabannya ya? Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Sie wollen mir eine Zigarette anbieten, ya. Maka saya menjawab, darf ich Ihnen eine Zigaretten anbieten? Ja. Sie wollen mich ins Kino einladen. Darf ich Sie ins Kino einladen? Darf ich Sie ins Kino einladen? Sie wollen mich nach Hause begleiten. Sie wollen mich nach Hause begleiten? Maka jawabannya adalah, darf ich Sie nach Hause begleiten? Darf ich Sie nach Hause begleiten?
Sie wollen sich an diesen Tisch setzen. Maka jawabannya adalah, ya, Sie wollen sich an diesen Tisch hinsetzen, maka jawabannya adalah, darf ich mich an diesen Tisch setzen? Darf ich mich an diesen Tisch setzen? Ja. Sie wollen mir Blumen schenken. Ya. Sekali lagi yang ini, bolehkah saya menemani Anda pulang ke rumah? Begleiten, menemani. Darf ich mich an diesen Tisch setzen? Bolehkah saya duduk di meja ini? Sie wollen mir Blumen schenken. Anda ingin menghadiahkan saya bunga, ya. Maka misalnya, darf ich Ihnen Blumen schenken? Ya. Bolehkah saya menghadiahkan bunga ini kepada Anda? Darf ich Ihnen Blumen schenken? Bolehkah saya menghadiahkan bunga ini kepada Anda? Ya, seperti itu. Ya, saya kira itu penjelasan untuk dürfen, ya. Saya kira pembahasan kali ini pendek saja untuk menghindari Anda bosan mengikuti pelajaran ini. Tapi memang kita hanya memerlukan sedikit waktu saja untuk membahas tentang dürfen karena tidak banyak, ya. Jadi untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tulis di kolom komentar, ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena saya hampir setiap hari mengupload video-video baru mengenai pelajaran bahasa Jerman ini agar Anda tetap mendapat pemberitahuan kapan video itu sudah ada. Kemudian jangan lupa like, ya. Dan karena dengan jempol Anda tentu saja itu menambah semangat saya untuk terus memproduksi video-video yang berguna untuk masa depan Anda, untuk apa yang Anda inginkan, ya. Kemudian jangan lupa share, ya. Karena dari jari jemari Anda dengan share video ini tentu saja bisa menjadi ladang amal buat Anda, karena bisa saja karena Anda share video ini, orang menemukan channel ini dan bisa mengikuti pelajaran tersebut, ya. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Tentu saja sebagai akhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dalam bahasa Jerman tentu saja sampai berjumpa lagi. Auf Wiedersehen.